Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, pelajar-pelajar sekalian, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah, kita dapat meneruskan lagi kuliah online kita. Pada hari ini kita akan masuk pada siri yang keempat untuk kursus DAM 2193 Islamic Theology. Baik, dari perbahasan yang lepas, kita telah menyentuh tentang sumber akidah. Sumber akidah ini, sebagaimana yang kita telah sebutkan, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma' Salafus Salih. Sumber akidah bermaksud dari mana asalnya, dari mana ambilan kita mempercayai satu-satu perkara dalam agama kita. Jadi, menyentuh tentang sumber akidah ini adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu kita titik beratkan, kerana salah dalam kita memahami apanya sumber akidah akan membawa kepada kekeliruan, salah faham dan juga penyelewengan dalam beragama. Baik, terdapat beberapa perkara yang bukan sumber akidah, yang kadang-kadang di kalangan masyarakat kita, apabila contohnya datang perkara-perkara yang dalam mimpi, datang seorang yang kita kata seorang tua berjubah, berserban dan seumpamanya, menyampaikan sesuatu perkara yang kita kata perkara ghaib. Contohnya, Dajjal nak keluar dah, lagi 3 tahun. Ataupun kiamat akan berlaku lagi 5 tahun. Ataupun Malaysia akan dilanda begini pada waktu yang sekian. Maka semua perkara-perkara ini tidak boleh kita jadikan sebagai satu kepercayaan, melainkan ia adalah kebatilan. Jadi sebagaimana yang dah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas, mimpi bukan sumber akidah. Yang keduanya, rasa, sangkaan, perasaan kita, sesuatu perkara ni baik, benar, boleh, tak boleh dan seumpamanya. Sangkaan ataupun rasa ni juga bukan merupakan sumber akidah. Kemudian ilham juga bukan sumber akidah. Dan yang keempat, kasyaf. Ini yang perkara yang akan kita tambah pada hari ini. Kasyaf ni bermaksud seseorang itu mempunyai, kita kata terhijab pandangannya, ataupun kita kata seolah-olah dia ada sixth sense, deria yang keenam. Baik, kasyaf ini, kalau boleh Ustaz tambah sikit dari segi pengalaman hidup Ustaz. Waktu Ustaz di Universiti Al-Azhar Mesir dahulu, tahun 3 ataupun tahun keempat, waktu kami belajar di kuliah, adalah segelintir di kalangan pelajar Melayu kita, segelintir saja, yang mana disampaikan kepada mereka oleh pelajar-pelajar Arab ini, doktor tu dia kasyaf tu, tok syekh tu dia kasyaf tu. Apa maksud kasyaf? Kasyaf ni bermaksud doktor ataupun syekh tertentu, dia mengetahui sesuatu perkara yang gaib yang orang lain tak tahu tentang si fulan dan si fulan. Contohnya sebagaimana yang lazim digembar-gemburkan oleh segelintir pelajar Melayu ni, syekh tu tahu tu kalau kita mai kelas tadi ni sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh lagi. Syekh tu tahu tu kalau kita ni mai kelas tadi ni mandi wajib ke tak mandi wajib lagi. Itu yang dikatakan sebagai kasyaf ini, dia mengetahui sesuatu perkara yang gaib yang orang lain tidak tahu. Jadi dalam bab ni, kasyaf ini adalah satu kebatilan. Kasyaf ini bukan anugerah Allah. Kasyaf ini bukan limpah kurnia Allah. Kasyaf ini adalah permainan syaitan. Kasyaf ini adalah sesuatu yang batil. Dan kasyaf ini kalau dapat kita bandingkan, Ustaz bawa pelajar-pelajar semua kepada satu perbandingan. Cuba kita perhatikan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan beriringan dengan seorang sahabat.
sahabat ini apanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit dia menjauhkan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu duduk berjalan beriringan itu. Lalu akhirnya sahabat ini meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tanpa disedari. Maka kemudiannya Nabi SAW bila Nabi sedar, mana sahabat ni? Pergi ke mana sahabat ni? Lalu bila sahabat itu datang semula, Nabi bertanyakan kepada para sahabat, ke mana dia menghilang? Apa yang dia lakukan? Jadi sahabat ini katakan, tadinya dia berjunub. Dan dia merasakan bila dia dalam keadaan berjunub, dia berjalan beriringan dengan Nabi SAW, dirinya itu kotor, dirinya itu bernajis. Maka dia tidak mahu untuk nak, kita kata apa? Berjalan seiring dengan Nabi SAW, kerana Nabi seorang yang mulia, seorang yang suci. Maka bila Nabi SAW mendengar kata-kata daripada sahabat ini, Nabi mengatakan, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Nabi kata, subhanallah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Atau kama qala, sebagaimana, lebih kurang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, daripada riwayat ini dapat kita melihat satu perkara, Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi SAW tidak dibukakan hijab pada pandangan beliau. Kalaulah Nabi SAW mengetahui yang gaib, mempunyai pandangan yang kita kata terangkat hijabnya, sudah pasti Nabi mengetahui sahabat yang duduk berjalan tepi aku ni tak mandi wajib lagi ni. Sahabat yang duduk berjalan tepi aku ni begini diri dia ni. Kalaulah Nabi mengetahui perkara yang gaib, diangkat hijab kepada Nabi SAW, tak perlu Nabi bertanya ke mana sahabat itu pergi, kenapa dia menjauhkan diri daripada Nabi SAW. Tetapi Nabi juga adalah manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Begitu juga kalau kita perhatikan dari segi sejarah hidup Nabi SAW, apabila berlakunya komplot untuk nak membunuh Nabi, untuk melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak mengetahui perkara tersebut, melainkan setelah malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi SAW. Jadi cuba kita fikirkan, kalaulah Nabi SAW, penghulu sekalian manusia dan juga Rasul, dengan segala kelebihan dan keutamaan, Nabi SAW sendiri tidak memiliki hijab, tidak memiliki kasyaf, apakah kita ni umat yang di akhir zaman dengan serba-serbi kekurangan kita, dosa dan seumpamanya, apakah kita ini lebih hebat, lebih istimewa daripada Nabi hingga dibukakan kepada kita kasyaf, boleh mengetahui dia ini munafik atau tidak, dia ni sudah mandi janabah atau tidak, dia ni sudah solat subuh ataupun tidak. Jadi ini antara kebatilan-kebatilan, kesalahfahaman yang berlaku di kalangan umat Islam kita pada hari ini. Jadi Ustaz simpulkan, Ustaz tegaskan sekali lagi, kasyaf ini dia bukan anugerah Allah kepada orang yang beriman. Kasyaf ini dia bukanlah anugerah Allah kepada para wali ataupun para rasul, tidak. Kasyaf ini adalah permainan syaitan. Kasyaf ini adalah satu perkara yang lazimnya dimomokkan, digembar-gemburkan oleh sebilangan golongan-golongan sufi, tasawuf, tarikat yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Baik, seterusnya apa lagi yang bukan sumber akidah? Iaitulah fatwa guru ataupun fatwa mursyid ataupun fatwa daripada wali contohnya. Jadi fatwa ataupun pandangan manusia selain Nabi Muhammad SAW, dia bukan dalil syarak. Hanyalah yang wajib untuk kita taksub, untuk kita berpegang sungguh-sungguh padanya adalah kata-kata daripada Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana Nabi itu maksum, terpelihara daripada salah silap, kekeliruan dan seumpamanya. Akan tetapi manusia selain daripada Rasulullah SAW, walau seseorang itu seorang ulama yang besar, banyak menghafaz Al-Quran, banyak menghafaz hadis Nabi, banyak mendalami ilmu-ilmu agama, faqih dan seumpamanya, tetaplah dia tidak terlepas daripada salah dan silap. Kerana itu pandangan-pandangan manusia selain Rasulullah SAW, pandangan-pandangan manusia selain Rasulullah SAW boleh kita terima dan boleh kita tolak. Kita terima sekiranya bertepatan dengan Al-Quran,
hadis Nabi dan juga kefahaman para sahabat. Kita tolak pandangan-pandangan tersebut seandainya pandangan tersebut menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi dan menyalahi kefahaman para sahabat. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita menjelaskan yang mana sumber akidah yang benar, yang mana bukan sumber akidah yang benar. Supaya apa? Supaya umat Islam itu, khususnya pelajar-pelajar jurusan agama Islam itu sendiri, dia tidaklah diperbodohkan dengan berita-berita tahyul, berita-berita khurafat, perkara-perkara yang hanya membodohkan akal fikiran kita. Contohnya pada pengalaman Ustaz sendiri, Ustaz ada anak yang bersekolah di sekolah rendah, ada anak yang bersekolah di sekolah menengah. Ada seorang anak yang di sekolah rendah ni, dia tanya pada Ustaz, "Ayah, betul ke gigi Dajjal patah dah?" Kita pun, pasal apa gigi Dajjal patah? Pasal dia gigit rantai besi yang lilit pada tubuh badan dia tu. Sebab dia nak keluar dah ke dunia ni, ke muka bumi ni. Jadi, kisah tentang gigi Dajjal patah, ataupun kisah tentang Nabi Adam makan anak syaitan dan seumpamanya, ini semua kisah-kisah yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis-hadis yang Nabi yang sahih, tidak ada riwayatnya daripada para sahabat. Melainkan perkara-perkara ini perkara yang wajib kita tolak kerana tidak mempunyai sandaran daripada agama kita. Jadi kalau kita nak ikutkan apa yang disebut-sebut oleh masyarakat, cerita-cerita yang masyhur di kalangan masyarakat, banyaklah cerita-cerita tersebut yang menjadi kepercayaan di kalangan sebilangan umat Islam kita. Tetapi kalau kita meneliti dari sudut fakta, dari sudut ilmiahnya, dari sudut black and white, di mana sumber rujukannya, sahih atau tidak sahih berita tersebut, maka kita dapat membezakan yang mana satu perkara yang benar dari sudut akidah agama, yang mana satu perkara yang kita kata menyimpang dari akidah agama. Baik, kita selesai tentang sumber-sumber akidah. Kita sambung lagi pada hari ini tentang pengertian Islam. Termasuk dalam silibus kamu adalah untuk kita mempelajari serba sedikit tentang Islam, rukun-rukun Islam. Baik, pertamanya, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan Islam? Islam ni perkataan yang tidak asing bagi kita. Kalau adik-adik yang umur 5 tahun, umur 6 tahun pun tahu Islam. Agama apa? Agama Islam. Cuma kita sedar tak apa yang dimaksudkan dengan Islam itu. Baik, sebagai permulaan, Ustaz sebutkan Islam ni dari segi bahasa bermaksud menyerah diri. Menyerah diri dan patuh, sama ada secara paksa atau rela. Islam dari segi bahasa bermaksud menyerah diri dan patuh, sama ada secara paksa atau rela. Apa dalil dia? Jadi, kalau pelajar-pelajar semua cuba perhatikan, setiap apa yang Ustaz sampaikan dalam kuliah ini, lazimnya kita akan bawa dengan sandaran-sandaran daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Ustaz ingin membiasakan kamu, mendidik kamu atas setiap fakta yang kita nyatakan, kita perlu bertanggungjawab pada fakta tersebut, benar atau tidak benar sandarannya. Dan sebagai seorang Muslim, kita hendaklah meneliti setiap perkara-perkara yang kita terima sebagai agama ini, apakah ini daripada sumber yang benar ataupun tidak, atau sekadar pandangan manusia yang boleh jadi salah, boleh jadi betul. Baik, kembali kepada definisi. Kita tengok, Islam dari segi bahasa bermaksud menyerah diri dan patuh, sama ada secara paksa atau rela. Itu definisi Islam dari segi bahasa. Apa dalilnya? Ulama menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 83, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka, yakni manusia, mencari agama lain selain daripada agama Allah, padahal kepada Allah tunduk, taat sekalian makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, sama ada dengan rela atau terpaksa, dan kepada Allah mereka dikembalikan. Dalam ayat ni Allah menyebutkan kalimat walahu aslama.
man fis samawati wal ard. Perkataan aslama itu dia dia punya akar, dia punya kata dasarnya itulah yang kita sebutkan sebagai Islam. Jadi aslama ini bermaksud menyerah diri. Menyerah diri tau'an wa karhan, sama ada dengan rela ataupun terpaksa. Dia serahkan diri dia kepada Allah. Bagaimana kita menyerahkan diri pada Allah? Menyerahkan diri pada Allah dengan kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sama ada kita suka ataupun tak suka, berat hati nak buat ataupun dengan senang hati kita melakukan satu-satu perkara yang dinamakan Islam, yang dinamakan seorang Muslim, dia menyerahkan diri dia kepada Allah. Dia menundukkan diri dia itu untuk tunduk pada perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Kerana itulah Imam Abu Hanifah mengatakan Islam itu dari segi istilahnya bermaksud wal Islam huwa taslim wal inqiyad li awamirillahi ta'ala. Dan agama Islam adalah penyerahan diri dan tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini merupakan ta'rif Islam dari segi istilah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi mudah bicaranya kita sebutkan Islam dari segi istilah, Islam dari segi bahasa bermaksud menyerah diri kepada Allah sama ada secara paksa atau rela. Dari segi istilah bermaksud menyerah diri dan tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah. Jadi bila kita jadi seorang Muslim, kita kena sedanglah bahawa yang sebenar sebagai seorang Muslim itu kita menyerahkan diri kita pada Allah dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi inilah yang pelajar-pelajar semua selain daripada kita belajar, kita faham, kita juga kena refleks pada diri. Refleks pada diri bermaksud lihat nilai pada diri kita masing-masing. Apakah kita pada hari ini bersifat menyerah diri pada Allah atau kita bantah, kita bangkang, ataupun kalau dalam bahasa kampung kita kecoh dengan Tuhan kita. Kita tak boleh kecoh dengan Tuhan kita, tapi yang sebenarnya kita kecoh pada diri kita sendiri. Kita mengaku Islam, tapi sebenarnya kita tak menyerah diri kepada Allah. Kita tak tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Banyaknya yang kita buat tak erti, kita buat dek macam tu je. Kita buat dengar tak dengar, kita buat acuh tak acuh. Itu bukan dinamakan menyerah diri pada Allah. Jadi belajarlah untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah dengan kita tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah. Jadi rukun Islam, tadi kita sentuh tentang pengertian Islam. Baik, Islam ini bila kita menyerah diri kepada Allah, dia ada rukunnya. Ada 5 rukun Islam yang kita semua sedia maklum, iaitulah mengucap 2 kalimat syahadah, solat 5 waktu, mengucap 2 kalimat syahadah, solat 5 waktu, kemudiannya kita menunaikan zakat, kita mengerjakan haji dan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebut dalam kitab Fathul Bari. Pelajar-pelajar boleh rujuk dalam nota yang Ustaz lampirkan untuk nak tengok dia punya rujukan tu. Baik. Bila kita sebutkan rukun Islam itu ada 5. Pertamanya bermula dengan mengucap 2 kalimat syahadah. Apabila seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadah, secara zahirnya dia itu adalah Muslim. Dia adalah saudara kita yang Muslim. Jadi dalam bab ni, soal sama ada seseorang itu mengucapkan syahadah ikhlas atau tidak, sama ada dia mengucapkan syahadah itu kerana dia nak berkahwin dengan seorang wanita Muslim Melayu, ataupun dia mengucapkan syahadah kerana mungkin dia ingin mendapatkan bantuan bulanan daripada jabatan-jabatan organisasi tertentu, ataupun mungkinlah dia mengucapkan syahadah kerana apa juga alasan. Hatta kalau pelajar-pelajar semua boleh Google, boleh tambahkan bacaan, dia ada dalam satu riwayat bagaimana sahabat di dalam satu riwayat bagaimana seorang sahabat ini berperang dengan orang kafir. Jadi berlakulah kita kata tentera Islam lawan dengan tentera kafir. Baik, dalam peperangan ini pada seorang sahabat ini, Ustaz lupa tak teringat namanya. Seorang sahabat ini lawan dengan seorang tentera kafir. Maka yang tentera Islam ini
hampir berjaya membunuh tentera kafir itu. Kalau dalam bahasa mudahnya, kalau kita tengok contoh-contoh orang putih, contoh-contoh Cina dan seumpamanya, pedang tu duduk di tengkuk dah. Pedang tu duduk di leher dah. Ataupun pistol ni duduk di kepala dah. Contohnya. Baik. Jadi di sini, bila keadaannya begitu, apabila tentera kafir itu hampir kita kata ditikam, dibunuh, tentera kafir itu mengucapkan syahadah ataupun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka apa reaksi daripada tentera muslim ini? Jadi sahabat ini bila keadaan itu berlaku, sahabat ini tetap membunuh orang kafir tersebut. Maka bila perkara ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi persoalkan, mengapa engkau membunuh lelaki yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini pelajar-pelajar semua, cuba kita ambil satu renungan untuk kita fikirkan. Tadi ini tentera muslim itu berlawan dengan tentera kafir. Kedua-duanya berniat untuk saling membunuh antara satu sama lain. Lalu bila tentera kafir ini hampir kalah, baru dia mengucapkan dua kalimat syahadah, baru dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau dari segi logik akalnya, dari segi munasabahnya, kita boleh katakan tak ikhlas tu dia mengucap syahadah. Dia mengucap syahadah tu semata-mata sebab nak selamatkan diri je. Kerana itulah tentera Islam ni yang kata sahabat ni dia bunuh tentera kafir tadi ni. Tetapi inilah yang kita nak sebutkan. Bila perkara ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi persoalkan, kenapa yang bunuh seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah? Kerana apa? Kerana seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, secara zahirnya dia dinilaikan seorang muslim tanpa mengira ikhlas atau tidak ikhlas apabila dia mengucapkan syahadah tersebut. Jadi bila dia mengucapkan syahadah, dia seorang muslim, darahnya, hartanya, maruahnya adalah terpelihara. Tidak boleh kita bunuh sewenang-wenangnya, tidak boleh kita rampas hartanya, tidak boleh kita calarkan maruahnya. Dia kerana apa? Kerana dia adalah seorang muslim. Jadi begitu juga kalau kita lihat seorang yang melakukan solat 5 waktu, dia berpuasa, dia menunaikan zakat dan seumpamanya. Soal keikhlasan bukan soal kita untuk menilai. Dalam satu riwayat yang lain, Ustaz tak berapa nak teringat dia punya hadis dia, tapi pelajar-pelajar boleh Google dia punya maksud. Nabi SAW katakan, aku tidak diperintah untuk menyelidik hati perut manusia ni. Sama dia ikhlas, dia tak ikhlas, Nabi tak diperintah untuk menyelidik sedalam itu. Tentang keikhlasan, itu Allah yang akan menilai kita. Tetapi kita sesama manusia, kita hanya menilai dari sudut zahir. Apabila seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadah, dia seorang muslim. Apabila kita melihat seseorang itu mungkin yang berbangsa Cina, India, dia bersalat, oh, orang Islam, saudara kita ni. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kata termasuk dalam ajaran agama kita, Islam. Islam ini dia melibatkan perbuatan-perbuatan zahir. Mengucap dua kalimat syahadah, ucapan di lisan, perbuatan zahir. Solat 5 waktu, ibadah badan. Kita nampak dia bersolat, oh dia seorang muslim. Menunaikan zakat, dia bayar zakat, oh dia tu seorang muslim sebab dia bayar zakat. Kemudiannya bila berpuasa bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, oh dia tu seorang muslim. Kemudian bila sampai bulan-bulan haji, dia menunaikan haji, oh dia seorang muslim. Dia ikhlas ataupun tidak, dia sama ada dia itu munafik ataupun tidak, bagaimana hati dia itu sungguh benar ataupun tidak keislaman dia, itu terserah pada Allah. Jadi kita ni hanya dengan melihat pada zahir, kita hukumkan dia sebagai seorang muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Islam. Kerana itu juga, kalau pelajar-pelajar semua boleh lanjutkan lagi perbahasan dalam bab ni, cuba tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Orang-orang Arab Badawi berkata, kami telah beriman. Tetapi Allah perintahkan Nabi SAW untuk katakan kepada Arab ini, wahai Muhammad,
katakan pada mereka, aslamna, kamu adalah Islam, kami telah Islam. Lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Kerana apa? Kerana iman itu belum masuk dalam diri. Iman ini bermaksud kepercayaan. Iman ini bermaksud belief, faith. Jadi yang kata Islam ni sekadar menyerah diri dahulu, menyerah diri. Tapi iman itu ada ke belum ada, kita kata benar ataupun tidak, masih belum terjamin. Kerana itu, kalau kita perhatikan, Muslim yang dinamakan Muslim, munafik pun kita kata dia dari segi zahirnya kita nampak dia seorang Islam. Di zaman Nabi SAW, banyak saja kita kata golongan-golongan munafik yang salat berjemaah bersama-sama dengan Nabi SAW, berbai'ah dengan Nabi SAW, janji taat setia dengan Nabi SAW. Tetapi sifat mereka, hakikat diri mereka adalah munafik. Mereka melakonkan keislaman, solat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menunaikan zakat, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak ada keimanan terhadap Allah dan Rasul. Mereka menentang Allah dan Rasul. Inilah yang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu disebut bagaimana golongan munafik telah mendirikan sebuah masjid. Masjid yang mana disebut dalam Al-Quran itu masjid dirar, masjid yang dibina untuk nak memecah belahkan umat Islam. Masjid yang dibina sebagai kubu untuk orang-orang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kalau kita perhatikan, kalau dari segi mata kasar manusia, kita nampak, oh bagus depa ni bina masjid. Oh bagus depa ni ajak orang mai berjemaah di masjid. Tetapi yang sebenarnya di sebalik itu, mereka ada niat yang kita kata jahat, nak merobohkan institusi masjid, nak merobohkan perpaduan umat Islam. Ini yang dilakukan oleh golongan-golongan munafik. Jadi dalam Islam itu sendiri ada orang yang munafik. Dalam Islam itu sendiri ada orang yang sekadar mengaku sebagai Islam tetapi tidak tahu menahu apa juga tentang Islam. Jadi Islam itu kalau kita perhatikan, dia adalah satu tingkatan yang awal. Tingkat awal seorang manusia itu dia menyerah diri dia kepada Allah. Kemudian barulah kita masuk kepada tingkat yang kedua, peringkat yang kedua, iaitu beriman. Beriman ini maksudnya dia ada keimanan, dia ada kepercayaan dalam diri. Baik. Jadi itu beberapa perkara yang dapat kita sentuh tentang sedikit sumber-sumber akidah, dan kemudiannya tentang pengertian Islam. Kita tengok, okey, ada sikit lagi insya-Allah kita tengok tentang pengertian iman, sikit saja tentang iman ini. Baik. Iman, apa maksud iman dari segi bahasa? Ada kawan-kawan kita mungkin namanya Nurul Iman, Muhammad Iman. Apa maksud iman? Iman ini dari segi bahasa bermakna membenarkan, mempercayai, meyakini. Amana daripada kalimat amana. Dari segi istilah, iman ini bermaksud kepercayaan di jantung hati kita ini, dan kita menuturkan dengan lisan, dan kita mengamalkan dengan anggota. Ta'rif ini merupakan ta'rif yang dipegang oleh jumhur ulama dan ulama salaf, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Jadi iman, apa maksud iman dari segi bahasa? Membenarkan. Tetapi dari segi istilah, dia bukan semata-mata membenarkan. Dia bukan semata-mata kita mengaku kata betul, sungguh, kita tidak menafikan perkara ini. Dia bukan semata-mata membenarkan, tetapi dia adalah satu pembenaran. Kita benarkan, kita percaya sungguh-sungguh di hati kita ini, kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan anggota. Kita amalkan dengan anggota. Mudah katanya, kalau kita beriman bahawa solat 5 waktu itu wajib, maka kita percaya dalam hati kita ni, memang kita yakin solat itu wajib. Lalu kita akui pada lisan kewajipan solat dan kita lakukan dengan anggota kita bersolat. Begitu juga kalau kita kata tentang menutup aurat. Percaya tak percaya tutup aurat ni wajib? Kita kata percaya. Kita mengaku di lisan kita percaya. Hati pun kita percaya, bukan kita main-main, dan kita lakukan dengan anggota tubuh badan kita tutup aurat kita. Itu yang dinamakan iman. Jadi iman ini
Apa perkara-perkara yang wajib kita imani? Apa perkara-perkara yang wajib kita percaya? Jadi inilah yang akan kita sentuh nanti ini dalam pelajaran yang akan datang, iaitulah tentang rukun iman. Rukun iman 6 perkara itu: beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, qada qadar. Ini perkara yang akan kita bicarakan insya-Allah. Cuma sebelum Ustaz akhiri kuliah pada hari ini, Ustaz nak tegaskan satu perkara. Iman kita wajib berteraskan sunnah. Wajib berteraskan sunnah bermaksud mestilah seiring sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Maksudnya, demi yang nyawa Muhammad di tangannya, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, tidak seorang pun di kalangan umat ini maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia mendengar risalah aku, sama ada dia itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati tanpa beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia daripada ahli neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Baik, apa pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Nabi mengatakan setiap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun dia itu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab, orang putih dan seumpamanya, sesiapa pun di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai seruan Islam kepadanya, telah sampai seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, tetapi dia tidak beriman, dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia daripada ahli neraka. Jadi kita mohon moga-moga Allah peliharalah kita daripada perkara-perkara yang menyalahi akidah kita sebagai seorang muslim, dan pelajarilah Islam itu sesuai sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita belajar agama itu daripada sumbernya yang benar, supaya kita terpelihara daripada salah silap, penyelewengan dan kedustaan-kedustaan yang berlaku di sekeliling kita. Baik, jadi sebelum kita akhiri kuliah pada hari ini, Ustaz mohon kepada pelajar-pelajar semua untuk jawab beberapa soalan. Yang pertamanya, berikan takrif Islam dari segi bahasa dan juga istilah. Sebutkan dalil dalil Islam dari segi bahasa, dalil daripada Al-Quran yang kita sebut tadi ini. Kemudiannya, berikan dalil tentang kewajipan beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang telah Ustaz bacakan tadi? Jadi apanya Ustaz harapkan kamu boleh hafaz hadis tersebut, kamu boleh tulis, sebab sebagai seorang muslim sewajarnya kita ini tahu serba sikit, walaupun kita mungkin tak tahu bahasa Arab, tapi kita tahu untuk nak menulis ayat-ayat Al-Quran, untuk nak membariskan baris atas, bawah dan seumpamanya, itu adalah asas sebagai seorang muslim. Baik, kita berjumpa lagi insya-Allah pada kuliah yang seterusnya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.
Habis dah Cik Imi? Padang apa tu? Dah, Alhamdulillah dah.